Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang Khat Sulus dan sejarahnya. Khat Sulus berasal pada kurun ke-7 dan lengkap pada kurun ke-9 semasa pemerintahan Khalifah Umayyad. Antara tokoh yang terlibat dalam Khat Sulus ini ialah Ishaq bin Ibrahim. Beliau telah melakukan pembaharuan dan direka bentuk semula oleh Ibnu Al-Bawwab dan Yaqub. Sumbangan terulung dalam revolusi Khat ini telah berlaku pada zaman Empayar Osmaniyah dan mempunyai 3 gelombang. Gelombang pertama berlaku pada abad ke-15 yang telah dicetuskan oleh ahli seni Khat Syekh Hamdullah. Gelombang kedua berlaku pada abad ke-17 yang dicetuskan oleh penulis Khat Osmaniyah Hafiz Osman, dan yang terakhir gelombang yang ketiga berlaku pada abad ke-19 yang dicetuskan oleh Mehmet Shafki Effendi. Definisi Khat Sulus. Sulus bermaksud 1/3. Dinamakan Khat Sulus adalah kerana huruf menegaknya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar menyemai 1/3 lebar mata pen. Ia juga dikenali sebagai Khat Arab disebabkan peranannya sebagai sumber asasi pelbagai Khat Arab yang lahir selepas Khat Khufi. Khat ini dikenali sebagai Ummul Khutut, iaitu ibu tulisan, dan jarang digunakan dalam penyalinan Al-Quran lengkap kerana mempunyai banyak kaedah. Menentukan ukurannya dengan bilangan titik yang sesuai pada setiap huruf agak rumit serta memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menulisnya. Khat Sulus kebanyakannya digunakan untuk hiasan sahaja seperti nama buku atau kitab, dan ia juga digunakan dalam menghiasi bangunan ruang-ruang dinding dan kubah di masjid. Seterusnya mata pena. Kebiasaannya khat ini iaitu Khat Sulus ini ditulis dengan pena yang lebar matanya di antara 2 hingga 3 mm. Seterusnya bentuk dan struktur. Bentuk khat ini hampir sama dengan khat nasakh tetapi sedikit berbeza pada cara penulisannya, iaitu pada penghujung tulisan ini ditulis sedikit panjang dan sedikit condong. Syukran. Seterusnya terdapat 5 jenis Khat Sulus, antaranya ialah Khat Thumar, Khat Al-Muhaqqaq, Khat Raihani, Khat Musalsal dan Khat Al-Thuluthain. Khat Thumar diciptakan oleh Qutbah Al-Muharrir sesuai untuk dekorasi dinding atau media berukuran besar. Khat Al-Muhaqqaq pula selalu digunakan untuk mengerin mushaf atau skrip, dan tulisan ini merupakan tulisan yang paling susah untuk ditulis dan seringkali digunakan untuk menulis bismillah sahaja. Seterusnya Khat Raihani, huruf-hurufnya lebih besar dan panjang. Khat Musalsal pula dicipta pada zaman Bani Abbas oleh Al-Ahwal Al-Muharrir. Sebahagian huruf khat susunan musalsal ini saling berhubungan. Dan yang terakhir sekali adalah Khat Al-Sulusain. Keistimewaan Khat Sulus juga boleh dilihat melalui susunannya. Ia boleh ditulis dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan. Antara susunan yang terkenal ialah Khat Sulus Mutaqaribah, Khat Sulus Muta'akisah, Khat Sulus Adi. Khat Sulus Mutaqaribah disusun mengikut kesesuaian ruang, bentuk dan kreativiti. Boleh ditulis secara 2 atau 3 lapis. Dan kalimah Allah ditulis pada bahagian atas atau tengah dan tidak dibenarkan ditulis pada bahagian bawah. Khat Sulus Muta'akisah pula diperkenalkan oleh orang Turki Utsmaniyah, karya yang terletak bersebelahan dengan imej cerminan secara bertentangan dan boleh dilihat pada Ulu Cami, Masjid Lama di Bursa. Khat Sulus Adi pula merupakan gaya susunan yang mudah untuk dibaca. Keistimewaan Khat Sulus. Yang pertama, ia boleh diletakkan dalam struktur-struktur dan rupa bentuk yang cantik seperti bulat, bujur, segi empat dan sebagainya. Yang kedua, ia bersifat monumental. Ia dipakai terutamanya untuk tujuan-tujuan dekorasi pelbagai manuskrip dan inskripsi, sebagaimana banyak dipakai untuk menghiasi tembok-tembok gedung dan bangunan. Contohnya yang kita boleh lihat di dinding-dinding masjid yang banyak mengukir ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan Khat Sulus. Yang ketiga, bentuk baris dan hiasan sangat penting kerana kedua-duanya akan menambahkan kecantikan dan keseimbangan karya Khat Sulus. Dan yang terakhir sekali, saiz baris dan hiasan 1/3 mata pen dan ada juga sama dengan saiz huruf.
Kesan seni khat sulus pada masyarakat. Yang pertama, memartabatkan dan membudayakan tulisan Al-Quran. Yang kedua, mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam. Yang ketiga, memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang mempunyai roh Islam serta mengenali dan mencintai tulisan Jawi. Yang keempat, dapat meningkatkan kefahaman seni khat di seluruh peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Yang kelima, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak menghasilkan karya-karya seni khat yang bermutu tinggi. Kesimpulannya, seni khat Arab adalah antara khazanah Islam yang amat berharga. Ia juga merupakan tulisan yang mempunyai kedudukan yang mulia berikutan kaitannya secara langsung dengan kitab suci Al-Quran. Kelebihan menulis khat sepatutnya ada pada setiap umat Islam. Ia bukan sahaja sebagai tanda kecintaan kepada agama, bahkan kemahiran yang mampu menjadi kaedah dakwah yang paling berkesan. Kini sudah tiba masanya umat Islam menyemat tekad dalam sanubari masing-masing agar terus mencintai khazanah warisan yang tidak ternilai ini. Sekian, terima kasih.